أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayangnya Allah. Allah beri kesempatan dan ruang untuk hadir solat Jumaat pada malam ini, dan kita duduk sat nak dengar apakah perkongsian pada malam ini, iaitu sambungan pada hadis yang ke-9. Baik, iaitu pada tajuk larangan monopoli. Monopoli itu apa dia? Tak lagi no. Larangan ni haram, dosa besar, yang jenis buat perangai ataupun konsep monopoli. Cerita dia malam ni sangkut dalam bab kita kata muamalah. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صححه الحافظ البوصيري والحسنة الحافظ ابن الحجاج. Daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu. Hari itu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita dah tahu berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar hari itu ni. Kemudian pada malam ini hadis berkaitan larangan monopoli yang diriwayatkan salah seorang daripada sahabat Nabi yang tak lain tak bukan, yang mana dia ada special dia sendiri. Sayyidina Abu Bakar special dia, hubungan dia dengan Rasulullah kita dah sebut hari itu. Allah isytiharkan dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar pada malam ini, Sayyidina Umar al-Khattab, iaitu Nabi sebut, kalaulah ada lagi Nabi selepas daripada aku ni,
maka Umar lah tempatnya. Dan kedua-duanya ini dimakamkan bersebelahan dengan makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Sayyidina Umar iaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, berketurunan Bani Adi Quraisy. Tarikh lahir dia 13 tahun selepas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lebih muda daripada Nabi. Tempat lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jawatan dia khalifah kedua daripada Khalifah Ar-Rashidin, dan dia merupakan Amirul Mukminin yang pertama. Repair yang tu dulu. Ada orang kita tanya siapa Amirul Mukminin yang pertama, dia kata Sayyidina Abu Bakar. Tak betul. Sayyidina Abu Bakar adalah Khalifah Rasulullah, tapi bukan jatuh haram, cuma kena repair. Kalau pandai sebut tu kira mengaji. No? Amirul Mukminin yang pertama adalah Sayyidina Umar, mula tahun tu. Tarikh lahir dia Selasa 22 Jamadil Akhir bersamaan dengan tarikh menjadi khalifah, no? 13 Hijrah bersamaan 23 Ogos 634 Masihi. Tempoh pemerintahan dia lama sikit daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih. Sayyidina Umar lebih kurang 10 tahun 6 bulan. Tarikh wafat dia pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Umur sama serupa dengan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar wafat, iaitu 63. Sebab dibunuh oleh hamba Majusi berbangsa Parsi bernama Fairuz ataupun Abu Lu'lu'ah. Gelaran dia Al-Faruq, maksudnya membezakan yang baik dan yang batin, yang hak dan yang batin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu, seperti yang kita ketahui secara ringkasnya, pada zaman mereka yang disebut sebagai orang yang paling otai, sebut nama dia, orang tak berani lepok kedai kopi lama-lama. Ni saya kata, sebut nama mereka ni, pukul 7 mau nak kena balik, siap pergi masjid lah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, di kalangan otai. Senang cerita, golongan pencen. Maka golongan yang dikatakan remaja, 40-an, 50-an, yang lapis matang ni adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang lapis remaja lagi, nak kata kanak-kanak bukan, awal 20-an. Kalau kita lapis ni baru seronok nak beli motor, fikir nak bocak kalau apa, sport import orang nak pakai lah ni, exhaust kalau boleh nak sama derah dengan guruh. Dulu saya duduk di dalam, bukan penjara lah, di attack dulu ni, jarang dengar exhaust derah. Bila duduk luar ni mau derah sungguh tak sedap langsung. Kalau derah tahan cerah, la ilaha illallah. Jepun kalau main Malaysia dia pening apa kalau ketum. Kami fikir ni kira buat habis pelan lah. Main Malaysia nak pergi derah. Hikmah exhaust pelan ni, hang nak balik pergi berapa pun suka hang, orang tak dengar. Tambah pula duduk taman. Tapi kalau exhaust derah, waktu mana pun orang kira nak marah. No? Jadi makna kata apa tuan-tuan, lapis-lapis tu adalah Sayyiduna Khalid ibn Walid. Ini nama-nama besar dalam Islam. Pada sudut kita faham warrior, hero lapis ni. Bagaimana tuan-tuan, Sayyidina Umar, seperti kita ketahui, dia seorang yang tegas, seorang yang orang Tara kata kahak,
orang yang hatinya begitu keras, sehingga kan apabila saat mana dia nak terima Islam, sebelum dia nak diterima hidayah, dia cuba nak bunuh Nabi. Gaya nak tetak Nabi, Nabi bangun daripada sembahyang. Gaya nak hayun, Nabi rokok. Dan dia dengar ayat Quran hak Nabi sebut tu, saya lupa. Dia kata Nabi gila dalam hati dia, tapi ayat Quran tu seolah-olah jawab, dah, Muhammad ni bukan gila. Pelik dia kata ayat ni. Kemudian dia kata Nabi ni seorang penyair ataupun seorang yang sihir. Ayat Quran tu balas balik, bukan. Seolah-olah Nabi tahu dia duduk di belakang dan apa isi hati dia. Dia kata ayat Quran, tuan-tuan. Waktu tu kata ulama, hidayah mula masuk dah kat dia. Padahal kalau dengar kata nama Umar ni, orang tak berani. Tak mana dia sampai, mesti diam dia. Sebab tu keislaman dia, iblis tak berani lintas. Bekas dia lalu, bukan depan dia lalu. Sekali lagi dengar ada Sayyidina Umar nak lalu depan ni, iblis tak lalu, tahan kira lah, takut jerumus. Ni dia dah lalu dah, iblis tak lalu tempat tu. Nak habaq betapa garangnya, betapa beraninya dia, tak heran kat orang. Sebab tu keislaman dia, Nabi syukur sangat-sangat kekuatan, antara kekuatan komando kota Mekah menerima Islam. Saat mana dia on the way nak pergi bunuh Nabi, kok mana terik ni pun Muhammad mesti mati di tangan aku. Saat itulah tuan-tuan sekalian, seperti kita ketahui, orang kata tuan-tuan dah buat teruk lah pergi jumpa Muhammad. Pasal apa? No, adik hang no dengan adik ipar hang no Islam dah. Mau dengar lagu tu dia patah balik. Patah balik pergi di rumah, sepak terus. Pecah mulut adik dia. Tambah adik ipar dia, tungi lagang tenang. Kita pun tahu lebih kurang 3 meter lebih tinggi Sayyidina Umar. 3 meter lebih. Kan baru-baru ni duk jadi isu tentang pedang dia tu. Berapa ratus, 100 ke 200 kilogram. Dah dalam kitab sebut lagu tu, dapat ke mana? Tapi fikir logik tu ada. Pasal tubuh badan dia pun besar, tubuh kita kecil. Sayyidina Khalid bin Walid, pedang dia 50 kilo satu. 50 kilo ni tuan-tuan nak faham berat mana? Berat simen sebeg tu. Kita tanggung simen sebeg, cari slip disc pinggang ni. Kalau banding dengan kita, jangan banding dengan mereka. Mereka sesuai pasal mereka besar. Bukan kata orang dulu, Arab lah ni pun kalau pergi tengok saiz mereka besar mana. Bukan kata tengok saiz, mentera darah tu banyak nak mampu. Ayam sepak kan. Faham? Ni bahasa Kedah piau lah ni. Bukan kasar. Kita nak habis sardin pun gagah. Itu tubuh halus. Nak banding dengan pedang mereka tak lepas habis. Pegang pisau lapah pun kebas 4 hari. Ni 50 kilo. Nak abang kata kekuatan mereka dulu bukan pegang saja, pegang sekali dengan hayun. Sebab tu Sayyidina Umar, sebahagian ulama sebut, apabila dia walk keluar, dia huluskan pedang dia, dia takkan walk masuk balik. Melainkan kepala mesti putih salah seorang. Maksudnya bukan saya saja dia pergi tetap, tapi mesti ada punca kawan tu buat. Betapa tegahnya dia. Siapa macam Ahmad Nisfu tu kan. Zaman Piramli tu. Kalau dia sultan sungguh mampu cerah rakyat ni. Beta hukuman gantung, pancung kepala, sikit-sikit pancung. Hak nu dia pancung, hak ni dia pancung. Rakyat ramai tak apa, siapa Indonesia. Makalah Bukit Jana ni habis cerah. Tuan-tuan bayangkan kalau Sayyidina Umar masih ada lah ni. Saya nak abang apa? Isu semasa iklan sah. Baru teringat Pak Long tadi kan. Saya duk dengar video dia tu waktu saya dalam kelas. Kelas saya di Ipoh. Boring tengok kawan-kawan duk present, kita buka tengok. Panas tuan-tuan, geram kita nak dah. Sebab tu isu semasa kena ambil berat juga. Yang tengoklah betapa darah ni geram ni kat tanah habaq. Kalau hak jenis maklum yang kata hafal 15 juzuk tu, hak tu dia perli.
Yang tu pun kita geram lah. Yang ni jelas, saya tak mau bagi contoh, tak gamak saya. Tuan-tuan boleh tengok Facebook. Dia sebut jelas, dia sebut Nabi Muhammad tu Allah itu apa dia. Dan dia cabak siapa boleh main pasal dengan dia. Saya duk rasa kata Pak Long ni tak lama. Tak dan sejam orang hantar gambar main pulak buka pecah. Tuan. Tu terus saya normal tak ada, makalah ada pakai pola putih. Ni hak jenis panggil lagu ni, tuan-tuan. Kalau lah dia contoh tu. Dia kalau kita buat benda lain lah, benda yang kita kata contoh lah, berkelai, langgar kereta, kita pergi tabung pecah mulut. Kita buat tu ada rasa masalah pun ada. Sampai hati aku buat lagu tu noh. Belah kereta je pun. Dia main perasaan lagu tu, walaupun boleh tak main lagi. Tapi kalau hak jenis lagu ni, selagi boleh pun pernah rajang, kita tak pernah rasa salah. Pasal apa saya kata lagu tu? Baik. Banyak pendapat ulama tuan-tuan, antaranya Al-Imam Abi Qasim. Dia mengatakan sesiapa yang menghina Nabi Muhammad perlu dibunuh tanpa diberi ruang untuk taubat. Tuan-tuan bayangkan. Dan ini juga pendapat siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tak perlu suruh dia taubat, bunuh terus. Pasal apa sampai tahap terus tu? Tuan-tuan tengok saat mana Nabi kita Muhammad SAW ketika mana nak seru tentang Islam kepada penduduk Mekah. Masa tu Abu Lahab cukup rapat dengan Nabi. Kita dengar dah itu ni kan. Sambut jasad Nabi yang pusing Kaabah. Hadza ibni wa hadza fakri. Sono sambut apa nama ni kelahiran Nabi. Mengaku anak dia waktu tu bukan anak dia, anak menakan dia. Tapi seronok sampai tahap tu, tak perasan dia sebut apa. Dan kalau boleh saat mana Nabi besar, dia nak suruh nikah dengan anak dia. Punya sayang kat Nabi tu. Tapi bila mana Nabi sebut tentang Islam, dia marah Nabi sungguh-sungguh ni sampai nak angkat batu nak hampak kepada Nabi. Bila dia nak hampak kepada Nabi, tuan-tuan tengok siapa yang balas. Dia punya perangai lagu tu, Allah sendiri balas. Dia kata dekat Nabi, celaka. Tabbat yada. Tabbat. Tabbat ni tuan-tuan, bahasa lebih teruk lah. Kalau tuan-tuan pernah kutip bahasa-bahasa Melayu hak paling kurang ajar, tabbat lagi kurang ajar. Nak tahu kurang ajar tak kurang ajar, pergi jumpa orang Arab kata kat dia juga. Perasaan balik hidung pecah. Tabban laka ya Muhammad. Dikata dekat Nabi. Yang balas tu bukan sahabat-sahabat Nabi, ialah waktu baru mula. Bukan orang keliling Nabi, bukan orang kuat Nabi, bukan orang lain, tapi Allah yang balas. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Allah yang balas. Nak habaq kata jangan cari pasal dengan Nabi kita. Allah nak tunjuk mai kepada kita saat Nabi kamu dihina, bangkitlah kamu. Tengok muka pun geram dengan rambut tak siap. Itu salah lah. Dia kata fizikal. Cuma geram tuan-tuan. Dia silap banyak dah dia hina waktu ni. Orang tengah panas mat kilau kan. Orang duk geram. Dia seronok tengok mat kilau tu. Tak tahu nak lepas tak mana. Dia pergi seru lagu tu cari mampus no? Pecah muka ni. Darah. Dan dia buat kenyataan pula. Dia minta maaf. Dan dia tak salahkan orang yang tumbuk tu. Pasal dia kata sesuai dengan apa dia buat. Memang patut pun. Dari segi undang-undang Malaysia tak boleh. Dari segi faham agama kita tuan-tuan, orang seperti itu disebut sebagai murtad. Kerana dia sebut jelas dia orang merdeka, dia orang baligh dan dia orang berakal. Bukan gila. Gila cerita lain. Sebab tu saya doa harap kata Pak Long ni kalau kena tangkap, takut saat lagi ni declare kata gila. Hak tu leceh. Rupanya setakat lah tak sebut lagi. Kira dia normal sebut lagu tu. Saja nak sebut, automatically murtad. Orang murtad ni tuan-tuan kena cam. Pasal jenazah dia haram kita solat. No? Jangan buat main.
hina Nabi kita. Dia Malaysia ni dia jenis bermusim. Kalau musim hina agama, hina dia 3 bulan. Mula daripada maklum tu, londeh baju rumah seluar, main pula kawan tu, suruh budak perempuan buka peti arak, ni main pula Pak Long ni, dia makin lah dalam musim lagu tu. Kalau musim kapal terbang jatuh sampai ke sudah. Contoh, musim accident trailer belah sampai ke sudah. Dia lagu tu tak tahu pasal apa. No? Cuma isu ni paling berat. Kalau ada Sayyidina Umar pada waktu ni, cari mampu. Sedangkan sahabat Nabi panggil untuk balas hukuman akhlak Nabi ni, Nabi kata, kalaulah aku ada berhutang dengan hampa, mainlah balas. Maka ada sahabat main nak balas, bukan niat nak balas pun, nak cium perut Rasulullah. Tu pun Sayyidina Umar marah. Han tak tahu kata Nabi tak sihat, dia cari pasal buat apa. Nak habaq kata dia cukup sayang kepada Nabi, habis minta sungguh-sungguh. Ni tuan-tuan, kalau tak ada perasaan rasa geram dekat puak lagu ni, teruk kita. No? Dia lagu ni lah, sopa dengan nikah cerai kan. Antara perkara tak boleh main nikah cerai. Dia cerai bini dia, tapi dia tak maklum kepada mahkamah. Dari segi hukum agama jatuh dah cerai tu, walaupun dia tak pergi report kat mahkamah. Mahkamah nak ambil ni habuan rekod undang-undang negara, kira mereka ni dah cerai. Tapi dia kata tak mau pergi saya renyah ya. Tak apalah, tapi tan cerai tetap jatuh. Walaupun dia tak mau pergi, dia tak rujuk apa, malam tu main bersama pula dengan bekas isteri tu, dikira berzina. Nah, habaq kata hukuman agama lain, dunia lain. Nah, siapa tu juga ikutkan tak ada masalah, lunyai pun lunyai lah. No, cuma undang-undang kata tak boleh buat lagu tu, serah pada pihak polis. Cuma nak habaq tuan-tuan, orang lagu ni selain daripada jahil, tak tahu nak habaq lah. Sebab tu kita ada bincang hari tu, zaman Sayyidina Abu Bakar, dia bunuh terus golongan-golongan yang murtad ke jalan daripada agama Islam. Tuan-tuan, baik, wallahu a'lam, itu sabar-sabilah. Antara sumbangan dia juga mengumpulkan ayat Quran, dan juga antara sumbangan dia iaitu tuan-tuan mengadakan kalender dalam kiraan tahun hijrah. Siapa dia punya sumbangan ni? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga bermula daripada dia, tuan-tuan, wujudnya pasukan-pasukan tentera, pasukan-pasukan polis. Bermula daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Wallahu a'lam, ini cerita pasal dia. Baik, kita baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan monopoli makanan terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian. Baik, hadis ini tentang monopoli. Monopoli ni apa tuan-tuan? Mudah faham lagu ni lah. Dia tahap, faham tak tahap ni? Macam mana saya nak abang ni bahasa, kita faham kono bahasa kampung ni. Dia monopoli ataupun dia simpan, lagu tu. Dia simpan barang, khususnya barang keperluan atau barang asasi. Contohnya beras, gula, minyak, makanan keperluan lah, kita kena ada. Telur tak? Telur, hak tu saya tak tahu. Perlu ke tidak? Dia perlulah kita. Tuan-tuan tak perlu kot dekat telur tu. Orang marhain bapa saya ni pentinglah telur tu. Kan? Tuan-tuan buat Maggi je. Perlu ke tak? Saya tak tahulah telur tu. Tapi kalau beras, hak jenis lagu tu, yes, keperluan. Barang lagu ni, mereka simpan. Tahap sampai satu masa orang perlu benda tu, maka bawa keluar sikit-sikit, tapi bawa keluar dengan harga yang melambung. Ini disebut monopoli. Dalam Islam dikira haram. Ini contoh ringkas, walaupun bahasan dia panjang, kita ambil kena dengan kehidupan seharian kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ni sebagai iklan sah. Dulu masa zaman Buddha saya dulu ni,
Saya tak faham lagi, betul ke gula tak ada? Macam lah ni kan, telur tak ada, ayam tak ada. Betul ke? Nak fikir-fikir betul ke zaman muda lu ni? Beri. Suatu hari, habis daripada belajar, tak silap saya stamp kot ke SPM tu. Saya minta kerja di kilang gula. Masa tu GPT, Gula Padang Terang. Dulu di Kuala Nerang ni ada ladang tebu. Ladang tebu kita proses sendiri. Waktu tu pada sudut masa panjang bagus. Sebab kita sendiri tanam tebu, kita sendiri proses bagus. Tapi disebabkan katanya kos begitu tinggi, maka mereka beli gula mentah. Ni saya habaq ni. Saya sembang dengan salah seorang pegawai kilang tu lah. Lah ni kita beli gula mentah. Gula mentah dia besar, dia lebih kurang macam garam kasar, tapi dia warna kuning. Trailer pergi ambil tahu mana? Pergi ambil dekat Penang. Main mana gula tu saya tak tahu, tanya dekat tu je. Risiko lagu ni pasal apa tuan-tuan? Esok-esok ni kalau mereka tak bagi dah gula tu, jenuh kita. Sopa macam dedak kan, dedak ayam ni bila India akan lebih kurang stok, habis kita. Tapi masalah tanam tebu hari tu ni, insya-Allah kita masih okey pasal kita sendiri tanam tebu, kita sendiri proses. Tak apa, bukan nak cerita tebu tu, nak cerita monopoli. Apabila saya kerja di situ tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Orang yang bisa masuk kilang tahu lah kan. Ni dengan abang orang ni rahsia kita. Yang rakam ni kena potong ni, pak ni kena potong. Kalau ada kerja kilang gula, saya minta maaf lah. Ni saya nak cerita je. Bila waktu rehat, saya pergi masuk gudang. Gudang himpun gula mentah. Setiap bulan lori akan main tuang dalam gudang tu. Gudang tu besar di bulan masjid kita je lah. Besar. Dia tuang, dia lombok atas simen. Gula mentah. Tak diproses lagi. Dia punya mesin sedut tu duduk di atas. Lori metuang bagi penuh, tak tahulah mungkin di bawah pun ada, tapi hak saya nampak tu duduk di atas. Datang apa orang panggil macam Temron tu, hak seronok tu kan, tayar besar tu. Dia seronok, dia naik atas gula tu, dia pituang dalam mesin tu. Maka gula tu masuk dalam dia proses, dia keluar keluar main 1 kilo, keluar main 2 kilo. Kalau hantar di Sabah Sarawak, dia mula guling. Disebut gula Sabah macam tu. Tak apa. Yang menjadi menariknya ni tuan-tuan, saya nak bang apa? Ni, datang hak sodok tadi ni, dia pakai ayak ke minyak? Saya tanya api ya. Minyak kan. Masalahnya minyak tu dia bukan betung bubuh. Kalau minyak habis, ada pula hilang mai bawa tong minyak, tuang tahan kerah. Masalahnya dia sendiri tibuh minyak. Awak ustaz, pelik tak mana? Baik. Sekali tuan-tuan jangan tak beli gula pula. Ni saya cerita pengalaman. Pengalaman mendewasakan. Bila minyak dia nak habis, dia sendiri keluar tibuh minyak datang tu. Rong pi. Masalahnya depan kilang tu ada anjing. Faham tak? Bukan hancing, anjing. Ada anjing, ada kambing, ada lembu. Kawasan tu orang belah. Jadi dengan tapak tayar dia hak besar tu, takkan dia tak belah. Faham tak? Dia keluar, dia lintas segala hak saya sebut tadi ni, tibuh minyak. Balik pula. Mungkin keluar tadi tak tindih, balik mungkin tindih. Pasal kawan tayar besar. Depan kilang tu macam-macam ada. Saya bukan cerita bohong. Kau tuan-tuan tak percaya, nanti kita buat rombongan pergi tengok. Lembu ni bersepah lah, tak tahu lembu siapa. Balik dia tak basuh pun tayar tu. Dia pergi serodok pula gula tu, dia pergi tuang pula dalam tu. Sungguh saat lagi ni proses, tapi terang nak proses tu, telan tak pergi kita tengok. Itu lagu mana? Nak beli ke tak gula?
Atas nama sangka baik dan keperluan cara pakai haji lah. Depa proses lagu mana wallahu alam lah. Itu contoh lain. Senabang ni maknanya. Bila gula keluar main sekilo, saya kerja bagian packing. Saya pack jadi satu bundle. Lebih kurang 24 kilo. Himpun di pallet. Pallet tu dia hantar pergi ke gudang simpanan. Dia ada lebih kurang 5 ke 6 gudang simpanan. Proses simpan sampai kat shilling tu. Dia sampai kat shilling tu. Saya kena rehat, saya naik duduk di atas, tidur atas tu. Satu hari, masa duk kerja kat sana, mereka duk habaq kata apa, gula tak ada ni. Orang luar duk ingat, gula tak ada ni. Mereka tak tahu kita kerja kilang gula. Gula tak ada ni, macam mana ni? Kita tambah pula dengan peniaga. Kalau order yang kosong, tahan jauh lah. Kalau order tiap kau duk rasa ya, manis tak? Rupa-rupanya gula tu ada, tapi diperah. Bukan perah, maksudnya ditahan. Tak buat keluar. Duk heboh gula tak ada dalam gudang penuh. Ini salah satu faham maksud monopoli. Bila mana tak ada, permintaan tinggi, orang perlu sangat, waktu tu harga melambung naik. Kerajaan nak kawal payah juga. Pasal dia buat perangai. Sopor dengan isu ayat. Lah minyak. Dah jumpa minyak paket cukup payah. Kena beli hak botol tu. Sampai 45 sampai 49 botol besar tu. Kalau sopor di Bukit Janah ni insya-Allah lah kecil lah pandangan tu. Daripada rakyat-rakyat Marhain. Tuan-tuan, kadang-kadang pusing minyak tu sampai berapa hari pun tak tahu. Sebab apa? Kerana sebab monopoli. Sebab tu Islam mengharamkan hak jenis panggil buat sistem monopoli. Itu pada pandangan besar. Sebab itu tuan-tuan dan mati Allah sekalian, ekonomi Islam kena pegang. Sebab tu Nabi bila mana pergi Madinah, nombor 1 Nabi akan buat masjid. Nabi hijrah, dia nak masuk Muharram ni kan. Bila masuk ke Madinah, nombor 1 Nabi buat masjid. Sebab apa? Masjid tempat penyatuan kita. Kekuatan kita di masjid. Sebab tu orang tu dia nak jadi kuat. Dia nak orang kenal dia. Nak ukhuwah dia hebat, dia kena main masjid. Kekuatan kita di sini. Kalau masjid pun hang tak pernah main, tiba-tiba hang nak komplain, hang nak orang tolong, pada sudut kebaikan kita kena tolong. Tapi pada sudut hang tu sendiri hang kena sedar. Masjid ini tempat penyatuan kita. Yang keduanya, tuan-tuan, adalah Nabi bina pasar antaranya. Sebab ada sahabat kata, wahai Rasulullah, di Madinah ini banyak orang Yahudi yang pegang ekonomi, termasuklah pasar-pasar borong, pasar malam, pasar pagi. Mereka monopoli barang, harga barang ikut suka mereka. Maka Nabi kata apa? Kita buat pasar kita sendiri. Tengok akhlak Nabi. Nabi tak cantah mereka, tapi Nabi buat yang baru. Bila Nabi buat pasar yang baru, dan Nabi kata inilah pasar bagi umat Islam. Maksud saya, cara sistem Islam itu sendiri. Harga patut padan. Tiada penipuan. Kita lah penipu banyak dan banyak. Hati-hati tuan-tuan. Maaf lah, saya tak tahu tuan-tuan depan saya ni berniaga pun tak tahu. Tapi kalau ada penipuan, haram dia tu. Antara penipuan, ada pada heboh baru ni, dia memang jual harga 100. Tapi tulis dekat Manila kad, dekat dia punya stiker tu, offer harga 100, asal 200. Tu bohong nama dia. Bohong, kencing orang, tak boleh. Jual yang tebu, tulis tebu original, tapi campur dengan ayak, dosa. Bohong. Hal ni banyak lah, berlambak. Tebu original, buah bena besar tu, lino jalan-jalan tu, orang singgah, tapi tengok dia campur dengan ayak. Itu salah. Oh, tak campur jenuh, tak tahu. Jangan tulis original. Kalau jujur sikit, tapi nampak tak cerdik lah. Tebu campur dengan ayak. Orang tak singgah lah. Cuma nak habak kau sudah sebut lagu tu. Kalau nak letak harga mahal, tak bohong, tak apa. Letak harga tinggi pun. Tapi bukan asasi lah. Maksudnya contoh jual kereta. Tuan-tuan ada kereta old school, kereta lama. Tak, zaman piramid naik tu. Piramid rasmi tu. Contoh.
Kawan tu minta mai beli. Tuan-tuan letak mahal. 100,000. Oh dia mahal. Dia beli juga. Siapa suruh dia beli? Tapi syarat jangan bohong. Kereta ni Piramli sendiri bisa bawa. Contohlah. Tapi dia tak pernah bawa. Itu bohong. Dikira salah. Sebab tu tuan-tuan kata ulama, antara manusia yang paling lama dihisap, geng-geng bisnes. Satu. Jangan cerita pasal. Memang Nabi kata 9/10 rezeki pada hasil berniaga. Betul. Tapi kena ingat, buat bagi betul. Kalau tidak, satu Allah tanya. Contoh, iklan tambahan. Makan duit burn, haram tuan-tuan. Deposit burn, haram. Kalau tak sabit kesalahan apa? Tak sabit punca, haram. Kita buat homestay. Saya jangan sebutlah no, homestay banyak pun ni. Buat homestay, deposit apa? 100 no. Tiba-tiba mahal kejadian orang tak ada mai. Kita kata deposit burn, haram. Siapa pernah buat lagu tu, taubat. Cara mana nak pulang, saya tak tahu. Mampu pergi. Bahasa kasar aku tu. Jangan. Pasal kita bukan rugi apa? Rugi Ustaz, patutnya orang ni tak nak rugi apa sangat. Rumah kita tetap di situ juga. Melainkan, hak ni kena budi bicara. Contoh, saya jual kereta. Dia nak bukan atas saya, kereta orang lain. Saya pun dah ada satu tu je. Tuan-tuan jual kereta lama. No, kereta lama tu kemek belah tepi. Saya nak jual kereta ni. Ada orang nak beli. Dia bagi deposit berapa? 500. Dapat 300. Okey, 300. Dengan 300 tu tuan-tuan pi boh simen balik, pi clear balik hak kemek tu. Tiba-tiba tak jadi. Yang tu boleh sembang dengan dia balik lah. Pasal saya ni sabit pada tuan nak beli. Jadi saya pun pergi buatlah kereta ni. Duit hak tuan bagi tu saya buat ni. Hak jenis lagu ni. Bagi elok balik. Kalau tuan nak juga, tunggu orang beli esok ni. Bila orang beli saya bagi balik. Tapi kalau dia berkerah juga, memang itu pelik lah. Tapi kalau dia faham, tak apalah, pakai haji lah. Itu cerita lain. Tapi kalau saja burn, haram. Habak siap-siap. Dia haji pasal. No, makan duit deposit, burn. Kalau rumah kita rosak, itu cerita lain lah. Dia sewa malam tak tapi kipas dia buat pelari. No, TV dia pergi taket hilang, itu cerita lain. Tapi kalau rumah no problem, saja tak bagi, jangan buat kerja lagu tu. No, bukan nak dengki, ini hukum kata. Sebab tu orang berniaga ni kena beringat. Walaupun rezeki 9/10 Nabi sebut. Nabi juga berniaga. Tapi berniaga Nabi betul-betul jujur. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Saya pun tak lepas pergi ni. Okey, monopoli. Kekuatan ekonomi Islam terletak pada siapa? Pada kita sendiri. Kalau tuan-tuan perasan, khususnya di Taipei, no, ni contoh sahaja. Tak apa, saya contoh zaman dulu, nanti kita compare dengan zaman kita. Zaman dulu, ada baru ni khutbah sebut, tapi bukan terbaru ni. Mungkin 2 bulan lepas kot. Khutbah sebut berkaitan dengan ekonomi, tak silap saya. Di mana Madinah ditimpa satu musibah, kemarau yang panjang. No, kemarau yang panjang, kemudian ada satu telaga. Telaga itu milik orang Yahudi. Maka Nabi syaratkan kepada sahabat, siapa nak infakkan telaga ini kepada umat Islam. Maksudnya dengan beli telaga tu dan infakkan kepada orang Islam. Sayyidina Osman angkat tangan. Pasal dia tuan-tuan, Sayyidina Osman antara ahli korporat, orang kaya. Jangan kata orang Islam dulu semua miskin, jangan. Abdul Rahman bin Auf, kita pun tahu dah di peristiwa hijrah ni, mesti kena petik nama dia. Pergi Madinah kosong, tak bawa apa. Kad bank tak bawa, kad kredit apa tak bawa, kosong. Sahabat Madinah offer, aku ada 4 rumah, 5 rumah, mu pilih nak rumah mana? Oh sorry, aku tak mau. Aku ada 4 isteri, mu pilih nak hak mana? Aku cerai, mu ambil, aku tak mau. Bukan saya kata, sejarah kata. Sahabat Sa'ad Al-Ansari yang offer dekat dia tu, dia kata aku tak mau, aku nak pinjam duit sikit dah. Contoh kita pun RM50 lah, lebih kurang 500 lah. Nah, dia kata, dah tak usah duk pinjam lah, sahabat dia kata, ambil terus lah.
Sahabat bagus tadi ni. Rasul pinjam dah cakap 500, ambil. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf nak jaga marah dia. Kalau aku kata aku pinjam, aku takkan ambil. Oh, marah tuan-tuan, orang businessman lagu tu. Ni orang nak bisnes, kita nak bisnes, tapi hutang orang buat gelap. Dia pergi beli unta harga 500, dia pergi jual di Batu Kurau 500. Batu Kurau saya bubuh lah. Beli di Kuala Kangsar 500, pergi jual Batu Kurau 500. Pelik lah berniaga tu. Pelik lah. Tapi orang tak bisnes. Batu orang bisnes kena sentiasa orang tak apa, inovasi selalu. Kan? Dia orang pisang cheese, kita pisang cheese. Ni contoh yang jadi pula. Contoh. Asal cheese, semua buah cheese. Faham ni? Donat cheese, kuih karah cheese, semua cheese. Kuih karah tak ada lah cheese, saya kata lah. Tak ni. Roti canai cheese, semua cheese. Buatlah goreng pula. Tak. Bubuh sos kan lebih. Bubuh kicap ke. ABC bubuh kicap. Mampu ni. Nak abang buat lain pada orang. Tadi dia tiru orang. Nak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia buat lain pada orang. Orang heran, macam mana dia berniaga model 500 jadi 500. Nanti sah. Rupanya tali kawan tak jual. Tali tuan-tuan. Steering kereta. Naik kereta tak ada steering, mampu. Nak pusing lah. Dia ambil, dia beli, dapat tali. Dapat tali tegak ni. Dia pergi jual unta saja. Tali dia simpan. Esok mai Pak Long hak beli unta tu, unta hilang. Dia kata lah, aku tak belakang rumah tengok ni atas Bukit Larut. Kacau lagu ni. Pasal apa? Tali tak ada. Mai tanya tokai balik tokai. Takkan tak jual tali. Dia kata ada. Tapi tali harga lain lah pula. Tu cara dia berniaga. Kosong, tak ada apa. Pinjam sat, bagi balik sat je. Jutawan di Madinah. Tapi jutawan dia, salah seorang nama yang Nabi cok buh pergi dia antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Tu baru jutawan betul. Jutawan lah. Bukan Bukit Jannah lah, tempat lain. Kedekut. Kalau tak kedekut pun nak ke nama. Jangan korban lah. Korban bagi contoh. Buat korban nak ke nama. Oi, kacau lagu ni. Tempat ni mungkin nak gaduh tu. Tempat-tempat saya tu. YB bagi sekok ni. Berkelai mereka sudah. Dia bagi dah kampung ni sekok, kampung ni sekok, kampung ni sekok. Berkelai. Kejalan tak kelai insya-Allah. Berkelai. Hak lembu wajib bagi tu kami nak, tapi kami tak mau buat, tambah meleh. Pula dah. Nak daging saja. Meleh tak mau. Di tempat kita ada wak pelari paha. Paha tak ni. Habis lapar dia paha hilang ustaz. Jangan buat kerja lagu tu. Banyak barang korban ni jangan buat main. Nah, tak apa tu contoh lain lah. Cuma nak habaq businessman. Sayyidina Osman kata biar saya beli. Maka dia pergi jumpa Pak Long Yahudi tu. Pak Long, saya nak beli ni telaga ni. Dia kata tak boleh. Ini barang baik punya sekalang. Orang semua datang sini. Hak lain kemarau. Situ je ada ayat. Belilah Pak Long. Saya nak beli Pak Long. Saya nak beli harga mahal ni. 2 kali ganda. Oi, tak boleh, tak boleh. Tapi Sayyidina Osman tak habis takat tu. Dia pujuk pula. Dia kata lagu ni lah Pak Long. Boleh tak saya beli separuh, Pak Long separuh. Dia kata nak beli lagu mana separuh? Aku separuh, separuh nak buat apa mana? Dia kata lagu ni Pak Long. Hari Ahad, siapa-siapa main ambil ayak ni, untung rugi Pak Long punya. Orang main hari Senin, beli untung rugi saya punya. Esok Selasa Pak Long pula. Tulatlah saya pula lagu tu boleh. Dia kata, cantik lagu tu, cerdik juga tu. Bukan dia cerdik, tu tak erti apa. Ni tuan-tuan bisnes. Sayyidina Osman balik pula, dia ambil separuh maksudnya macam tadi lah. Tapi dia bayar penuh. Pak Long ni setuju, ambil duit. Dia balik mai tempat orang Islam, dia habaq kata, hampa kalau nak beli ayam ke, nak ambil ayam free ke, pada hari yang milik aku. Isnin, Rabu, Jumaat. Penduduk Madinah, mereka ramai Islam. Walaupun mereka ada Yahudi, tapi Islam tu ramai. Sebelum Nabi hijrah pergi Madinah pun 500 dah Islam. Kalau dah kuasa membeli tu Islam, lingkup Pak Long ni. Dia kata, hari aku tunggu tak ada orang ambil ayam.
Mai hari Sayyidina Osman pakat mai beli pula. Lah dia pun tolak satu lagi, jual belakang. Maka Sayyidina Osman infakkan telaga tu. Di sini apa tuan-tuan? Saya nak abang apa? Kekuatan membeli tu di kita. Kan saya pun dengar sejarah daripada orang Taiping lah, kata betul ke tak? Sampai lah saya fikir pasal apa Maidin tak buat di Taiping kan. Rupanya ada isu juga. Betul tak tahulah. Mohon ni apa, mohon lah saya. Kuasa membeli di kita tuan-tuan. Tapi kita ni jenis nak murah. Tak kata tuan-tuan lah, saya pun sama lah. Saya hal ni saya nak murah kecuali ikan. Ikan mahal tak apa. Hal ni semua nak murah. Semua nak murah. Kopiah nak murah. Baju nak murah. Betul jarang nampak habis. Semua nak murah. Makanan nak murah. Kedai Melayu mahal tak lagi. Kopi mahal. Kopi redik mahal pun. RM37 saya. Kunyit hitam. Pasal apa dia mahal? Pasal nak dapat spek halal tu payah. Nak jaga spek halal dia bersih. Apa dia lagi? Nak jaga dia punya kebersihan, nak jaga setiap daripada produk-produk itu semua halal. Susah benda ni. Maka makan modal. Bila makan modal, dia letaklah harga patut dia dapat. Puak tu kebersihan mungkin out. Produk ambil celah mana, apa sumber, apa jenis bahan kita tak tahu. Sebab tu jadi halal. Jadi halal, jadi murah. Senang cerita, made in China. Dulu dengar Rusia, nombor 1, number 1 punya kerajaan ekonomi. Lah China tuan-tuan. Semua dia buat. Apa yang kita nak, apa yang kita tak mampu, dia mampukan benda tu, tapi dengan buatan mereka. Telur ayam, dia pun boleh buat. Sopo telur ayam sebiji. Rasa sikit beza. Tapi dia boleh buat telur ayam. China. Tapi bahan dia pun okey tak? Tak. Saya kabeh saya nak tayar hak clear sikit lah noh. Tayar ada Pak Long, tapi tayar Cina. Berapa duit? Satu ni dia kurang RM80 betul lah, tapi bunga elok lah. Pakai haji lah. Bila naik highway gaduh. Kiri kanan lincin-lincin. Padahal pasal nak tayar murah. Macam tu faham ni. Nak murah tapi sanggup tanggung risiko macam tu. Apa buat korban? Korban lagi. Apa majlis ke jenis mahal tumpuk 800. Orang lain 700 je. Kami nak tumpuk 700. Ni contoh dah, jangan marah pula contoh. JK majlis Pompi lah, cari lembu. Tumpuk 700. Faham tak ni? Bila mai hari korban, lembu tinggal celah rangka. Siapa piano? Kurih piang. Siapa pergi cari lembu ni? Kurih lembu ni nak korban tentang apa? Padahal dengan hang lah tumpuk 700. Faham tak ni? Nak tahu kos dia tu pergi sembang dengan lembu tu. Saya pergi sembang. Dulu tek minyak tak ada harga. Lah ada harga tuan-tuan. Tek minyak tu bagi lembu makan gemuk. Kita nak murah pada ambil hak tu lah. No? Tak apalah, tu saja iklan lah. Cuma nak abang apa? Nak buat korban, biarlah puas hati. No? Mahal sikit pun tak apa. Yang penting buat kerana Allah. No? 800 pun 800 lah. Tu tahun ni, tahun depan wallahu'alam. Tapi saya kenal ada seorang hamba Allah. Dia tiap tahun dia buat korban. Sekok kebau tuan-tuan, dia seorang tiap-tiap tahun. Hebat lah. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kita dah buat korban ni apa kelebihan dia Ustaz? Selain daripada dapat pahala, saya tahu lah. Saya mak lagu ni lah, saya berhenti tu. Esok ni bila malaikat tiup dengan kita, binatang tunggangan kita di mahsyar tu, binatang korban tu lah. Orang ni duk jalan, duk menerak, duk merangkak, kita naik kembah ni. Main mana? Sebagian ulama sebut binatang tunggangan kita waktu di atas dunia. Orang hak mampu tapi tak buat, rugi nak mampu esok ni tepuk dia. Korban tuan-tuan. No? Laksana korban wang ringgit tu pahala besar lah. Waktu sembelih tu pahala lagi. Bagi daging pula pahala lagi. Tapi tak ramai orang nampak. Bagi dia satu kerugian. No? Sebelum menghembuskan nafas terakhir, sekali-sekala buatlah korban. Nak buat korban, hari korban lah.
Jadi cerita dia, korban ni besar pahala dia. Wallahu alam. Tuan-tuan, insya-Allah doakan saya dengan jemaah 28 hari bulan depa tarikh awal 2 hari. Kita buat umrah insya-Allah, dan saya iklankan kepada tuan-tuan selama ni saya habaqkan nak buat kuliah duha di Dewan Amal direct kedai farmasi Kabuti. Atas tu kalau nampak you mobile punya kedai, atas tu punya Dewan. InsyaAllah selepas daripada umrah ni saya akan tok bila mula. Tapi kuliahnya setiap hari Khamis 9 pagi. Yang mana tak ada kerja apa ataupun free banyak, boleh. Dan guru-guru itu, sebahagian guru yang mengajar sini lah, semua fardu ain kecuali satu ya, hadis. Dia bagus juga hadis pun. Tauhid, fiqh, tasawuf, hadis 4 untuk sebulan. Antara guru-gurunya adalah tauhid Ustaz Syakir Nasuha. Yang kedua fiqh, tak lain tak bukan Ustaz Adlin Nasri. Dan yang ketiga tasawuf Ustaz Amir Syazwan. Dan yang keempatnya hadis, tak lain tak bukan Ustaz Izul Akmal. Saya minta dia mengajar mustalah hadis. Kita kenal dulu bahasa-bahasa dalam hadis ni, perkataan-perkataan, supaya kita tak pening dengan akhir zaman ni. Dan pemilihan guru-guru ni saya minta sangat, alhamdulillah mereka berkelapangan pada hari dan masa tersebut. Insya-Allah setakatlah muslimat hampir 20 lebih orang. Dewan itu hanya muat 60 orang sahaja. Dan saya juga berhadap khususnya jemaah Bukit Jana, yang dekat dengan dewan tu, muslimi yang ada ni dapat hadir. Kalau teringin, saya minta bagilah nama dan juga nombor telefon untuk saya masukkan dalam grup. Cukup 60 saya tak terima dah. Harapan saya ada juga muslimin habuan teman saya kat belakang. Saya pun nak mengaji juga. Yang baik daripada Allah, yang kurang comel itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله. Terima kasih.